ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعين ونستغفره، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kena dengan idenya dapat kita bersama pada malam ini. Jadi sebelum masuk hadis yang ke-31, saya nak sebut dulu pengajaran dan pedoman hadis yang ke-30 ini, iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Suhaib ini, hadis yang panjang ini. Yang pertama, antara pengajaran dan pedoman hadis yang ke-30 ini, yang pertama, kanak-kanak kebiasaannya lebih cepat mengingati apa yang diajar, dan ingatannya boleh bertahan lebih lama berbanding orang dewasa. Itu antara kesimpulan yang disebut oleh syarah ini. Sebab tu kita tengok dalam hadis ini, ahli sihir itu dia minta daripada raja itu supaya cari seorang gulam, seorang budak. Maknanya pada pandangan dia, mengikut pemahaman dia lah, dan sekarang pun sampai sekarang pun begitu. Kanak-kanak ni sebenarnya dia lebih cepat, lebih-lebih lagi pembelajaran pada zaman dahulu dalam bentuk syafawi. Dia semata-mata bergantung pada ingatan. Maka tersangat perlulah kepada budak-budak tu, kerana ingatan dia ni dia masih bersih lagi. Dia tidak terpengaruh dengan perkara-perkara yang tidak baik, tidak tercemar, masih belum tercemar. Jadi hal ini sebagai pengajaran kepada kita lah. Mana anak-anak kita ni, ataupun kalau kita sebagai guru yang mengajar di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, maka kita perlu faham benda ni. Daripada sini juga ulama sebut, cubalah elok seboleh mungkin untuk tidak menunjukkan sifat atau akhlak yang buruk di hadapan kanak-kanak itu. Baik, yang kedua ni saya sebut kerana kesimpulan ni ada 18 kesimpulan daripada hadis. Yang kedua, kanak-kanak yang dididik dengan kehidupan ilmu pada peringkat awal akan menjadi lebih mantap berbanding orang dewasa yang mendapat ilmu di peringkat pertengahan ataupun peringkat akhir. Misalnya tak belajar umur 20 ataupun umur 30 atau 40, nak berbanding dengan kanak-kanak yang diasuh daripada alam peringkat rendah lagi dan terdidik dalam jangka masa yang begitu lama, sudah tentu kanak-kanak itu dia lebih mantap dari segi ilmu dia, dan dia akan jadi lebih banyak pengalaman. Akhir datang lah, akhir datang. Ini kelebihan kanak-kanak. Dan benda ni benar, benda ni memang tepat lah. Sebab kalau kita lihat tokoh-tokoh, kalau kita ambil tokoh-tokoh agama kita lah, golongan tabi'in misalnya, yang tercatat nama dalam sejarah Imam Syafi'i dan sebagai Imam Malik, kalau kita perhati Imam Suyuti, mereka ini sudah mencipta nama ketika awal, masih kanak-kanak lagi. Dan kalau kita tengok latar belakang pendidikan daripada kecil lagi diasuh dengan didik agama. Dan biasanya kalau kita perhati, dia melibatkan ibu bapa. Dia melibatkan ibu bapa. Imam Malik ke Imam Syafi'i, dia melibatkan ibu bapa. Bacalah sejarah ulama-ulama yang tercatat nama dalam sejarah ini, tokoh-tokoh mazahib, tokoh-tokoh ilmuwan umat Islam ni yang tercatat nama dalam sejarah. Tengoklah, boleh dikatakan kesemuanya berkait dengan kesedaran ibu bapa itu. Yang ketiga, ghulam ataupun budak ataupun kanak-kanak yang menjadi watak utama dalam hadis ini, menjadi kuat semangat dan teguh jiwa dalam perjuangan adalah kerana keimanan. Kerana keimanan.
Yang keempat, dalam peristiwa ini juga kita dapat melihat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana bukit bergegar demi menyelamatkan budak tersebut. Ini jelas sebut bergegar, bergetar. Mana gunung itu, bukit itu bergegar sehingga menyebabkan jatuh orang suruhan raja itu. Jadi benda ni dalam hadis boleh berlaku. Saya rasa benda ni kita tak ada pengalaman kita, tapi benda ni boleh berlaku. Di Malaysia lah. Kalau kita kata gempa bumi berlaku tu di tempat lain, kalau di tempat kita pun rasa tempias gitulah. Tu pun tempias pun. Kalau kesal tsunami tu, tu daripada gempa bumi juga tu, di tengah laut tu. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menerima doa orang yang terdesak. Allah Subhanahu wa taala menerima doa orang yang terdesak. Apa maksud terdesak? Iaitu orang terdesak ni maksudnya seseorang itu sudah hilang upaya. Itu mana terdesak. Kerana pada maksud terdesak tu maknanya seseorang itu bila dia sampai peringkat terdesak, dia hilang upaya. Dalam erti kata dia sudah tidak boleh menggunakan upaya dia sebagai manusia. Pada waktu tu manusia kalau dia berdoa pada waktu itu, doa dia tu mustajab. Kenapa? Kerana pada waktu itu dia langsung tidak ada berlaku syirik sebenarnya hakikatnya. Kalau kita orang Islam, kalau kita doa ketika terdesak, maka pada waktu itu kita dapat fokus 100%. Yang kedua, kita ilhah. Kita akan ikhlas. Lepas tu kita berjaya mengarahkan seluruh minda kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh fokus 100%. Misalnya pejuang Islam sebuah ni dia tak boleh nak buat gapur. Budak ni kira-kira gitu. Sebab tu dalam huraian ni, sebab ni kesimpulan ni dia ada huraian dia. Adalah huraian disebut sehingga haul dan quwwah dia. Kalau kita kata la haula wala quwwata tu, dia nampak Allah saja pada waktu itu. Pada waktu tu manusia kalau dia berdoa, dia ambil peluang, itu memang tu saat yang mustajab dalam agama kita. Sebab tu jangan lepas peluang tu. Jangan lepas peluang. Misalnya kalau dalam kitab-kitab disebutlah, kadang-kadang kita teringat luar biasa kepada anak kita. Kita doa kebaikan untuk dia. Ni ada disebut. Kita teringat lebih-lebih anak kita duduk jauh, duduk Mesir ke, duduk Mesir ke, macam-macam. Hari dah lepas ibu bapa ni. Doa kebaikan. Pada waktu tu doa kita tu dia tidaklah sama dengan doa kita tak ingat, cuma teringat ke anak gitu ya, biasa kita berdoa. Dengar teringat sehingga jadi pusing tak lalu makan. Pada waktu tu kita rebut peluang tu. Berdoa. Itu cara ajar agama. Dia tidak khusus doa ni. Yang keenam, harus melakukan helah atau semacam penipuan. Bukan penipuan, semacam penipuan dengan matlamat untuk kebajikan dan kemaslahatan ummah. Seperti yang berlaku pada mana budak ni lah. Dia buat macam helah gitu. Tujuannya nak suruh keluar daripada mulut raja itu. Demi Tuhan budak ini. Nak suruh biar hati. Kerana perkataan itu kita kena faham lah. Perkataan itu kalau disebut oleh orang biasa, dia tidaklah gempar seluruh negara. Tetapi kalau keluar daripada pemimpin tertinggi, misalnya kita kata Perdana Menteri buat kenyataan kecil ya, perkataan biasa. Tapi perkataan itu bila duduk pada orang biasa, dia tidak jadi luar biasa. Tetapi setengah-setengah perkataan bila lahir daripada pemimpin, khususnya pemimpin tertinggi, memang dia jadi luar biasa kesan dia. Inilah matlamat budak ni. Kenapa budak ni jadi cerdik? Sebab dia terdidik daripada awal. Sebab dalam kisah ni dia tidak cerita budak ni daripada mula-mula dia belajar dengan rahib itu sampai ke peringkat dia kena bunuh berapa tahun masa berlalu, tidak disebut. Tapi kukuk mana pun dia mengambil masa jugalah, sehingga budak ni jadi cerdik. Tapi tidak jelas lah, saya cari dalam tafsir syarah-syarah hadis itu dia tidak sebut. Sebab benda ni pun Nabi pun tak sebut. Tapi kesan daripada pendidikan di awal tu mantap sungguh iman dia, sehingga dia jadi sabar sampai peringkat tinggi. Jadi berkait dengan hal ini,
Ibn Taymiyah dia ada buat komentar ni berkenaan dengan ni, berkenaan dengan untuk kebajikan masyarakat, untuk kebajikan umat, untuk kemaslahatan umat. Ia berkait dengan agama. Ni hak budak ni buat ni, Ghulam ini buat ni, sehingga dia sanggup mati kerana tu. Bahkan dia ajar pula cara nak bunuh dia. Kan dalam hadis ni berkait dengan perkara ini, Ibn Taymiyah ada sebut. Dia kata wa li anna hadha jihadun fi sabilillah amanat ummatun wa huwa lam yaftaqid syai'a li'annahu mata wa sayamut ajilan aw ajilan. Ini kata-kata Ibn Taymiyah. Dia kata ini sebenarnya jihad fi sabilillah. Mana budak ni walaupun dia tidak akak senjata, tak ada nampak akak senjata, tidak nampak dalam medan peperangan, tetapi ini sebenarnya jihad fi sabilillah. Kesan daripada jihad itu telah beriman umat, satu bangsa. Sedangkan budak ini dia tidak hilang apa-apa pun, kerana dia tu telah mati. Kalau dia tidak mati pada ketika ini, wasayamu, dia akan mati juga. Segera ataupun akan datang, dia tetap mati. Jadi kalau kematian cepat tetapi boleh merubah masyarakat, menyebabkan masyarakat beriman, maka itu adalah merupakan satu kelebihan jihad lah tu. Mati syahid dia. Bukan dikira bunuh diri. Sebab ada juga yang istinbat daripada ni, maknanya kita tidak boleh nak kata lah, kita sebut istilah bom apa ni, orang berani mati kan letak bom di tubuh dia rempuh pokok Israel dan sebagainya. Kadang-kadang kita sebut perkara itu mana sebagai bunuh diri. Tu khilaf lagi. Setengah ulama kata tidak bunuh diri lagu lain. Dia bunuh diri ni dalam bentuk lain, kerana kecewa, kerana tu bunuh ni dak ni. Untuk jihad fisabilillah, dan dia pun pergi pun tepat, kita kata kepentingan orang kafir, yang dia bukan letup di tengah-tengah padang, tidak melibat, dak, bukan bunuh diri, tidak begitu. Hak berani mati ni dia tidak guna, dia tidak gantung lahir dia tidak gantung diri, tidak. Jadi kalau kita nak kata kita serah ke mana, paling tidak kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dalam situasi itu apa yang dia boleh buat. Manusia ni kalau sampai satu peringkat, misalnya kalau dalam kisah syariah lah kita kata, dalam kisah syariah ni kalau kita tengok dari YouTube bagaimana pengakuan hak tak mati satu keluarga. Ini benda ni bukan sekali berlaku ni, memang banyak. Inilah senjata yang paling utama. Satu, kalau dia nak bunuh satu keluarga, dia masuk dalam rumah, dia ikat habis. Mula-mula dia akan seksa anak yang paling kecil. Itu cara dia buat. Ni tentera Bashar ni. Supaya apa? Nak menyeksa batin, nak menyeksa perasaan ibu bapa dia. Dia bunuh orang kecil-kecil. Dia sembelih tu. Dia tidak sembelih terus, tak mati selalu. Saya tengok sedih lah. Dia tarik sorak tu. Lepas tu dia Allah pisau dia. Jadi dia tidak potong semua orang ni. Jadi dia tidak mati selalu. Dia musing 360 darjah nak boleh mati. Dahsyat. Jadi kita tengok dalam video pun tak nak tidur kita. Apatah orang yang melihat secara langsung itu, ibu bapa dia yang diikat di tiang. Ni dia tarik sorak. Lepas tu dia Allah pisau ni, baru dia semula. Jadi tak putus dia ni. Lama dia biar baru dia putus orang. Oh dahsyat. Dahsyat Musing-musing. Kesian selepas tu dia akan ni tak ada hak ragu, ni tak ada dalam video, cuma saya nak sebutnya pengakuan. Disebut begitu, salah bentuk dia. Kemudian dia ragu hak perempuan, anak, isteri, dilihat oleh suami dia. Itu juga itu seksaan lah tu. Dia akan bunuh semuanya, tetapi proses dia tu dahsyat. Ini bukan manusia ni. Ini bukan manusia hakikat ni. Kemudian dia bunuh semuanya. Jadi teruk. Sebab itulah ulama kata-kata ini sebenarnya Dajjal, tentera Dajjal. Betul, tentera Dajjal. Berdasar kepada hadis yang sabit keramat kepada para wali. Ini secara umum. Sabit keramat tak ada.
Keramat ni pemuliaan Allah terhadap seorang. Allah saja yang maha tahu. Allah saja yang maha tahu. Ni keramat dia. Dan keramat-keramat ni benda yang tidak diusahakan. Maksud tidak usaha ni mana tidak menghati kena dapat tu. Tak. Dia buat amal agama tidak niat benda tu. Allah bui. Bui pun tidak sama. Ketika-ketika. Kena ingat tu. Keramat ni. Karamah ni maknanya kemuliaan Allah SWT. Kadang Allah tunjuk jari-jari. Keramat ni tidak semesti benda pelik hal itu. Dah, kadang-kadang kita tengok orang kampung. Orang kampung. Selipar pun tak pakar. 10 orang anak semua hebat-hebat belakang. Doktor, lawyer. Itu keramat juga. Ibu bapa dia buta, kedua-dua. Tapi anak dia semua ni hebat-hebat belakang. Ibu bapa dia buta huruf, tapi anak dia orang lain kok. Ibu bapa tu pensyarah pun tak boleh tahu tu. Itu pun karamah mana Allah memuliakan dia. Sebab apa? Wallahu a'lam. Allah Maha tahu. Kita tak tahu jiwa manusia ni lagu mana. Kalau kita nampak zahir ni biasa ya. Jiwa dia tu macam mana. Kita kena ingat. Jadi benda-benda gitu kalau kita faham kan, benda-benda lagu ni hanya menyebabkan kita jadi tidak payahlah orang nak tipu dalam bab benda-benda lagu ni. Yang ke-8, berdasarkan kepada hadis juga, ini suatu pernyataan. Nabi sebut ni bukan saja-saja. Orang mukmin akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kebenaran imannya. Orang mukmin akan mesti diuji. Jadi uji itu berat ataupun ringan, susah. Kadar ujian itu dia bergantung kepada iman seseorang. Dia bergantung dengan seseorang. Orang lagi tinggi iman. Sebab tu Nabi yang paling kuat diuji. Sebab dia orang paling tinggi iman. Yang ke-9, mesti ada pengorbanan, mesti ada jihad, pengorbanan untuk kejayaan dakwah dan untuk menegakkan kebenaran Islam tu dia mesti ada pengorbanan. Maknanya pengorbanan itu tidak murah lah, dia mahal. Perlu ada pengorbanan. Yang ke-10, umat Islam wajib yakin kepada Allah. Wajib yakin, bukan yakin kepada Allah. Mana umat Islam wajib yakin Allah akan memenangkan kebenaran. Allah akan menegakkan kebenaran dan menewaskan kebatilan. Dan untuk ini dia berkait dengan yang ke-9 tadi. Bila dia yakin atas keyakinan itu, maka dia perlu mengorbankan kadang-kadang harta, kadang-kadang sehingga nyawa dia. Ini semacam dia punya sifat kemenangan. Cuba tengok Nabi SAW. Teruk tak teruk kena sahabat pergi. Ini zaman Mekah lagi. Ketika Nabi sedang duduk baring, tidak tidur, tidak mana tidak terlena, baring di bayangan Kaabah. Masa tu dia saat terukna lah. Ada disebut dalam riwayat. Maka sahabat kita tanya, bila lagi nak sapa pertolongan Allah? Dia sampai satu peringkat dia macam tak tahu nak buat apa. Habis dah tenaga dia guna. Hak tu kita kata la haula wala quwata. Siapa hanya nampak Allah. Siapa begitu sekali teruk, hentaman, kita kata kecaman, ujian, seksaan yang dihadapi oleh para sahabat. Yang ke-11, hadis ini mengisyaratkan harus mengorbankan diri sendiri jika diyakini keadaan itu ada kebaikan kepada agama. Mengorbankan diri sendiri boleh. Sekolah budak ni ajarlah cara nak bunuh dia, itu tidak dikira sebagai bunuh diri. Sebab dia yakin dengan dia nak apa? Dia naknya biar raja tersebut. Sebab raja ni dia tak kenal dia. Sebab raja ni dalam huraiannya disebut dia mengajar ke rakyat dia lah Tuhan. Maknanya dia memperhambakan keseluruhan rakyatnya. Dia tak beri ruang pada rakyatnya menganggap ada Tuhan lain. Sebab tu kalau ada sebut kata Tuhan lain, dia akan bunuh selalu, dia akan seksa luar biasa. Tiba-tiba bila dia nak bunuh budak ni, tak boleh bunuh. Maka budak ni kata kalau nak bunuh,
Buat persiapkan seperti yang disebut, kita baca dah sebelum ni. Kemudian sebelum memanah, sebelum tembok dia lah kita kata, kena sebut. Masa tu orang penuh di padai yang luas, semua orang memerhatikan. Maka dia kata, demi Tuhan budak ini. Mana ada lagi Tuhan lain. Hak tu je naknya menyebabkan rakyat dia semua beriman kepada Tuhan budak ini. Yang ke-12, pendidik wajar menggunakan kaedah bercerita tentang kisah-kisah teladan untuk memberi kesan kepada pendidikan. Kena carilah kisah-kisah teladan pun, kena pilih juga kisah-kisah teladan ni. Yang ke-13, Allah akan menolong orang yang bertawakul kepadanya dengan sebenar-benar tawakul. Apa maksud sebenar-benar tawakul itu? Kalau kita lihat, mana budak ini, ghulam dalam hadis ini, sudah kehabisan daya dan usaha. Dia telah menggunakan usaha, daya, kemampuan dia semaksimal mungkin sampai satu peringkat tu tak ada. Maknanya dia usaha tu sampai ke peringkat maksimal lah. Habis usaha untuk dakwah ini. Maka pada ketika itu beliau telah mendapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kalau kita baca buku-buku golongan-golongan harakah lah, kalau kita tengok buku haraki, buku-buku yang bersifat kesedaran, Allah nak mengurniakan sebuah negara ni, dia nak lihat dulu da'i-da'i itu, kadir-kadir, pejuang-pejuang itu, betul ke dia usaha sampai ke peringkat maksimal? Betul ke makna dia sampai ke? Jadi kalau tak cukup syarat, Allah SWT tak akan bui. Kalau bui juga pun dia akan jadi pincel. Sampai ke tahap tu ke tidak? Ni kalau pejuang-pejuang itu semaya pun tak cukup, kita rasa lah Allah tidak akan bui sebuah negara tu. Jadi perkara itu, sebab itulah kalau dalam konteks kita kata ikhwan muslim, Hasan al-Banna rahimahullah, dia beri penekanan seimbang. Nak negara dalam satu masa yang sama, wajib kita mengislamkan ni sistem dalam rumah kita tu. Biar selarah. Biar selarah dulu. Jangan kita tumpukan kepada penubuhan negara sehingga terlupa kepada pendidikan, terlupa pada pendidikan keluarga, anak-anak dan sebagainya. Jadi perkara itu perlu diberi penekanan. Yang ke-14, orang yang sudah tertutup ataupun kita sebut sebagai buta mata hati, dia gagal melihat kebenaran. Jadi buta mata hati ni lagu mana maksud buta mata hati? Tidak ada ain basirah. Buta mata hati ni salah satu sebab dia, kalau kita sebut dalam buku-buku ihya ke misalnya, salah satu sebab ke dia yang boleh menyebabkan buta mata hati dia hasad dengki. Patu istaqbadal dia anggap pemikiran dia saja betul. Tu jalan juga. Seperti Sayyidina Ali kata, manis tabadda faqad halaka. Sesiapa yang menganggap fikiran dia saja betul, sebenarnya dia telah rosak. Dia telah rosak. Dia anggap fikiran dia mesti diterima. Bahkan kalau orang tak terima pandangan dia, terbawa-bawa sampai ke rumah, dia merasakan dia tidak dihargai. Itu satu kesilapan. Bila orang tolak pandangan dia, berasa dia ni sudah hilang. Orang tak nilai dia, dia berasa gitu. Itu satu kesilapan. Benda lagu tu dia boleh menyebabkan, itu penyakit itu kalau tidak dirawat, dia boleh macam-macam lah boleh berlaku. Benda-benda gitu. Sebab kalau kita tengok dalam hadis ni, contoh maksud orang buta mata hati ni siapa dia? Raja ni. Dia tak nampak. Dia tak nampak dah kebenaran. Padahalnya jelas di situ sembuh sayang dia, hak sakit dari hak buta sembuh dia. Itu kebaikan. Tapi tak boleh. Sebab apa? Sebab tidak melalui dia. Siapa begitu sekali, makna tertutup teguh dah kebaikan daripada hati dia ni. Yang ke-15, hadis ini nak menyatakan kelebihan sabar dalam menegakkan agama Allah. Kena yakin sabar, kerana pada kesabaran itu dia ada kelebihan. Kelebihan paling tinggi, hak kita kata hak
Kelebihan sabar ni maksudnya apa? Tujuan apa sabar ni? Sehingga untuk dapat kelebihan ni. Sabar ni maksudnya dalam konteks agama kita ni, bila kata sabar ni, dia bukan berkait dengan dunia saja sampai ke hari akhirat. Boleh jadi dengan sabar tu mati. Bila mati, tak ada keburukan kepada dia, dia tetap ada kebaikan, tentu dah syurga dia. Itu kebaikan. Kadang-kadang bila sabar atas dunia tu, dia dapat kebaikan atas dunia lagi, dapat dia. Dia dapat dah kebaikan atas dunia. Kalau tak dapat atas dunia, dengan sabar tu dia dapat hari akhirat. Itu kalau umat Islam tidak jijak, tidak masuk molek menurut lagu tu, dia boleh jadi sekat jalan lah perjuangan dia. Itu maksud dia. Ayat kelebihan sabar. Ini sukat terpelajari yang Nabi berikan kepada sahabat dia. Nak melahirkan khairul ummah itu, inilah antara sukat terpelajari Pak Nabi terapkan dalam pengajaran Nabi. Yang ke-16, mengambil manfaat dengan cerita-cerita umat yang silam, yang mana mereka telah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena ingat, orang yang berada di atas jalan dakwah ni, dia mesti begitu keadaan sifat dia. Kena ingat. Tetapi kelebihan dia kan, Allah sebut banyak dalam ayat Quran, wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Misalnya kalau dalam ayat ni surah Al-Baqarah ini disebut tu kan, wa basyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang sabar. Orang sabar tu maksud sabar ni dia, orang yang mana bila mereka ditimpa oleh apa-apa musibah, mereka kembalikan musibah itu kepada Allah. Kembali itu maksud dia. Dia kata kita ni sebenarnya daripada Allah belaka, molek tak molek, hak ni Tuhan qada dah kita terima dah. Itu maksud inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ayat ni mengisyaratkan kepada bahawa bila kita ditimpa apa saja musibah, tidak semestinya kematian lah. Kita boleh kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Walaupun ada setengah orang kata musibah sini maksudnya kematian, tapi setengah kata tak, ini nakirah ini. Musibah ni, kematian itu salah satu musibah. Banyak lagi musibah. Mesti kita kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita hilang upaya, tak hati. Asalnya tangan boleh berfungsi dengan baik, tiba-tiba jadi lumpuh. Makna Allah tarik keupayaan untuk angkat tangan sehingga kita jadi lasa, jadi lumpuh. Kita kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kalau sabar, kita dapat kelebihan. Ni akhir ayat ni dia sebut, mereka itulah hak sabar tadi. Kesan kesabaran dia tu, dia mendapat rahmat Allah, mendapat salawat. Salawat Allah ni apa dia salawat Allah? Salawat Allah dengan erti dia akan dapat kebaikan daripada Allah SWT. Dia dapat ganjaran kebajikan daripada Allah SWT dan rahmat Allah SWT. Itulah sebenarnya orang yang mendapat hidayah. Daripada ayat ni, makna orang yang mendapat hidayah Allah ni sebenarnya adalah orang yang sabar. Yang ke-17, bersungguh-sungguh mendapatkan ilmu atau bersungguh-sungguh menuntut ilmu, iaitu ilmu yang boleh mendatangkan manfaat kepada agama. Bila kata mendatangkan manfaat pada agama ni, saya guna bahasa ringkas. Bila kata manfaat untuk agama, tidak semesti ilmu agama. Tidak semestinya ilmu agama. Bila kata ilmu yang mendatangkan manfaat kepada agama ni ad-din lah, keseluruhan hidup ni, agama kita. Dia termasuk juga ilmu-ilmu yang tidak bersifat ilmu agama, ilmu dunia, ilmu teknologi dan sebagainya. Ilmu yang dikatakan fardu kifayah, wujud kifai itu, fardu kifayah termasuk belaka. Boleh keluar. Yang ke-18, hiwar ataupun dialog merupakan salah satu media dakwah yang sangat berkesan. Buat dialog. Dialog dengan kafir ke, itulah beberapa kesimpulan, lebih kurang 18 kesimpulan yang kita boleh petik daripada hadis ini. Okey, baik, seterusnya kita nak masuk hadis yang ke-31 ya. Hadis yang ke-31. Ini di bawah bab sabar lagi ni. Hadis yang ke-31, wa an Anas radhiyallahu anhu qala
marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki 'inda qabrin faqala ittaqillaha wasbiri faqalat ilayka 'anni fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifhu faqila laha innahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa anta bab an-nabiy fa'atat bab an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawwabain faqalat lam a'rifka faqala innama as-sabru 'inda as-sadamati al-ula muttafaqun 'alayh wa fi riwayatin li Muslim tabki 'ala sabiyyin laha. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, kata Anas, Nabi telah lalu berdekatan seorang perempuan yang sedang menangis dekat kubur, berdekatan kubur. Dalam riwayat Muslim disebut dia ni menangis kerana kematian anaknya. Tabki ala sabiyillah, dia menangis kerana kematian anaknya. Jadi hak dia duduk kubur tu kubur anak dia lah. Ada dalam riwayat hak Muslim gitu disebut. Dalam hak Bukhari tak ada. Tapi dia panggil muttafaqun alaih juga lagu tu. Beza sikit-sikit tu tak kira lah. Bila dia menangis, lalu Nabi kata kepada dia, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah pada Allah dan bersabarlah. Lalu perempuan itu berkata, ilaika anni, jauhkan diri engkau dari saya. Itu makna ilaika anni. Tapi kalau bahasa Kelantan kita sedap lah, ilaika anni, ni jauh, sibuk. Gitu makna ilaika anni. Sesungguhnya engkau tidak ditimpa kesusahan seperti aku. Sedaplah rakyat engkau tak kena demo, seolah-olah begitulah maksud dia. Ni kena saya, tak kena demo, sedaplah kau kena kawan, seolah-olah begitulah. Sesungguhnya engkau tidak kena, tidak ditimpa kesusahan seperti aku sekarang. Musibah, walam ta'arifu, dan perempuan itu dia tidak sedar itu Nabi. Itu maksudnya. Dia tidak sedar, dia tidak tahu. Tidak sedarlah maksudnya. Dia tidak menyedari orang yang nasihat pada dia dan orang yang dia kata ilaika anni itu, orang itu Nabi, dia tak tahu. Lalu selepas itu dikatakan kepada dia, sesungguhnya orang yang engkau halau itu adalah Nabi SAW. Maka selepas dia terkejutlah kira-kiranya. Maka selepas itu dia datang, dia telah pergi ke rumah Nabi. Baba ni maknanya pintu, mana dia telah mendatangi pintu rumah Nabi, maknanya dia pergi ke rumah Nabi nak minta maaf lah. Sebab dia biadab dengan Nabi SAW. Maka dia tidak dapati di rumah Nabi itu, di sisi pintu Nabi itu ada beberapa pintu lah. Mana ada jaga, ada kita kata bodyguard, dia duk kawal. Mana ada pintu besar, buka tu jalan-jalan. Kan biasa kalau rumah pemimpin di Rom dengan Parsi, nak sapa ke pintu tempat pemimpin dia duduk tu, terpaksa melalui beberapa lapisan, beberapa sekat oleh tentera-tentera dan sebagainya. Bukan mudah nak jumpa pemimpin di Rom dengan Parsi ni. Tapi Nabi sebagai ketua negara, nak jumpa Nabi, ketuk pintu, itu pintu mula-mula boleh jumpa selalu. Maksudnya Nabi bukalah pintu tu. Bila Nabi buka pintu tu, Nabi selalu, tak ada orang lain. Jadi nampak macam rakyat biasa Nabi, cara hidup Nabi. Dianya Nabi, tidak seperti pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar di negara-negara orang kafir itu. Tidak. Dia pun kata kepada Nabi SAW, lam a'rifka, saya tidak kenal, saya tidak tahu, saya tidak, kalau bahasa kita, saya tak rasa tak ada Rasulullah. Maka Nabi pun kata kepada dia, sesungguhnya sabar itu, yang disebut sabar itu adalah ketika menghadapi musibah. Pada ketika musibah itu, ketika kena musibah, masa itulah sabarnya. Dan selepas tu dia orang tidak panggil sabar dah. Maknanya Nabi nak ayatnya nak dapat sabar yang
Yang mana kalau kita boleh buat pada ketika itu, kita dapat kelebihan sahabat. Sahabat masa tu ketika sadamatil ula, ketika insiden mula-mula tu. Tu. Jadi hadis ni adalah hadis riwayat daripada Anas bin Malik. Kalau kita tengok dalam riwayat Muslim, dia ada sebut sebab apa perempuan ini menangis. Kerana dia menangis di tepi kubur. Kubur siapa? Dalam riwayat Bukhari tak sebut, tapi dalam riwayat Muslim ada sebut, iaitu tabki ala sabiyillah. Dia menangis kerana kematian anak dia, anak lelaki dia. Itu sebab dia menangis. Baik, dalam hadis ni ada beberapa pengajaran dan pedoman untuk kita hayati. Cuma terlebih sebelum itu, sebelum kita ambil kesimpulan dia, saya nak sebut sikit berkenaan dengan hadis ni segi fikih. Mana setara mana, sejauh mana kedudukan perempuan dengan kubur ini. Sebab dia ada juga ulama yang berpendapat bahawa perempuan tak boleh di kubur. Dalam ni dia buat khilaf di kalangan ulama. Dalam kitab dia ada sebut. Kita nak tengok sekilas secara yang kami ringkas kenal ni dia sebut ni. Dalam hadis ni kalau kita tinjau dari sudut fiqh, dari sudut fiqh, maka dia ada dua perkara. Yang pertama, iaitu hukum menziarahi kubur, khususnya bagi perempuan lah. Lelaki itu tak ada masalah. Perempuan. Yang keduanya, hukum menangis dekat dengan jenazah itu, dekat dengan mayat itu, di kubur itu, ketika ziarah kubur tu lah. Hak di rumah tu lain. Ketika sudah dikebumikan mayat itu, dia duduk menangis di perkuburan itu. Apa hukumnya? Itu dua perkara. Pertama sekali, hukum ziarah kubur itu sendiri. Kita tahu secara umumnya hukum ziarah kubur ni adalah sunnah lah. Sunnah. Tu jelas lah tu tak ada khilaf tu. Ittifaq fuqaha bahawa ziarah kubur itu dia sunat kepada lelaki. Kerana ziarah kubur itu dia ada unsur tazkir bil akhirah. Dia ada unsur memperingatkan seseorang kepada hari akhirat. Mana dia ada unsur positif yang sangat besar, ingat pada hari akhirat. Tetapi kalau dari sudut ziarah untuk perempuan, ziarah kubur untuk perempuan, maka ulama fiqh berselisih pendapat. Sini dia bagi pada dua lah. Ini kesimpulan ni. Kesimpulan dia buat rujuk ke sini dalam kitab mana dia ambil. Kalau untuk perempuan, ulama terbahagi pada dua pendapat tentang perempuan ni ziarah kubur. Yang pertama, dari kalangan mazhab Hanafi, mengikut pendapat yang asah lah. Dia mari ni rujukan, dia banyak rujukan ni, saya tidak nak sebut lah tu. Begitu juga dalam satu pendapat di kalangan aliran Malik, dalam mazhab Malik. Begitu juga satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Begitu juga dalam mazhab Hambali. Jadi dalam semua mazhab ni ada yang berpendapat gini. Cuma kalau Hanafi berat sikit, itu pendapat yang asah. Kalau Malik itu satu pendapat. Imam Syafi'i pun ada juga satu pendapat dalam kalangan mazhab Syafi'i. Begitu juga satu riwayat dinakalkan kata Imam Ahmad berpendapat gini juga, iaitu bahawa perempuan itu harus dia menziarahi kubur. Boleh perempuan, tak ada masalah. Berdasarkan kepada hadis. Berdasarkan kepada hadis. Bahkan kalau kita tengok, hak Nabi ajar doa ziarah kubur tu, ajar kepada Aisyah lah. Nabi pergi ke kubur Baqi' pada malam hari. Aisyah sedar-sedar, Nabi tak ada. Lepas tu Nabi balik. Aisyah tanya pergi ke mana? Nabi kata dia teringat pada sahabat dia tengah malam. Nabi pergi ziarah kubur sahabat di kubur Baqi'. Kemudian lepas tu Nabi sebut, bila pergi kubur kena baca doa ni. Bahkan Nabi sebut dulu, pergilah, kata kepada Aisyah, pergilah ziarah kubur, kerana kubur tu tuzakkirukumul maut, dia boleh mengingatkan kamu kepada mati ni. Dan situlah Nabi ajar doa ziarah kubur. Ni hadis. Bahkan larangan, ada juga hadis-hadis yang Nabi larang. Perempuan pergi kubur, hak ni larang secara tanzih,
Lari ni kerana berkait dengan benda lain. Bukan lari itu kerana semata-mata ziarah itu haram, bukan. Tetapi ini dia panggil nahyun tanzih. Larangan secara tanzih. Nabi tahu itu kerana tanzih, kerana nak membersihkan sikap-sikap, perbuatan-perbuatan kesal-kesal jahiliah itu. Tahu itu kerana ada lagi saki-baki, orang panggil terbawa-bawa dengan cara jahiliah. Hak tu masuk tanzih, nak bersih, nak buat. Bila umat Islam sudah terdidik dengan baik, perempuan pun sudah terdidik dengan agama, sudah memahami dah agama, sudah melekat, mulai hilang dah saki-baki amalan jahiliah, maka benda tu dia kembali boleh. Hak tadi tahu itu kerana berkait dengan situasi, berkait dengan masa. Kerana ramai pada masa tu kudasa ahdin bi kufrin dalam hadis tu. Baru berpisah dengan zaman kafirnya, ada lagi sikit banyak baki-baki perangai cara hidup jahiliah itu. Sebab zaman jahiliah ni kalau ikut memang dia menangis, merawang, bertepik. Bukan sekadar tabki, bukan sekadar buka, bukan sekadar menangis. Katok kepala, soyok maju, tarik rambut, macam-macam kita tengok dalam hadis, dalam sirah. Ni perangai zaman jahiliah. Jadi bima takut berlaku gitu. Bima takut berlaku itu ya takwil itu. Hal tu berkait dengan situasi. Hilang situasi tu, hilanglah hukum larangan itu. Bahkan kalau dalam mazhab Hanafi dia lebih beratlah. Lebih berat dalam menyatakan harum tu. Bahkan dia kata tak ada beza supaya lelaki dalam mazhab Hanafi. Ramai di kalangan pokok Hanafi yang berkata supaya lelaki tak ada beza. Sebab kalau nak kira atas nama jerit tadi, tu bukan kerana ziarah, kerana tak boleh hawa proses jerit, nampak macam tak boleh terima takdir. Itu lelaki pun tak boleh. Bukan semata-mata perempuan. Tak ada juga lelaki gini hanya tahu tu. Maka tak boleh juga. Tu dia, tu alasan dia. Okey, baik, pendapat yang kedua. Satu pendapat dalam mazhab Hanafi, begitu juga dalam mazhab Malik, begitu juga dalam mazhab Syafi'i, dan begitu juga dalam mazhab Imam. Mana empat mazhab ni ada juga pendapat yang menyebutkan bahawa ziarah kubur untuk perempuan itu tidak harus. Bahkan perempuan ziarah kubur termasuk dalam amalan bid'ah dan fitnah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata begitu. Sebab apa dia tengok zahir hadis kata takwil tu. Tengok tu. Jadi dia tak lihat daripada hadis-hadis lain. Gitulah. Jadi benda tu khilaf. Jadi benda ni jumhur ulama kata tak apa, boleh. Jumhur kata tak apa, boleh. Tapi kena jagalah. Enggak kalau dalam bab jaga supaya tidak melampau. Dia bukan dalam bab ziarah kubur saja. Benda-benda lain pun tak boleh belaka. Kalau boleh kawal, tak apa. Bahkan pengalaman saya tak pernah lagi jumpa perempuan gigi kubur ni menangis seperti ketika atas rumah. Atas rumah kita biasa tengok siapa rebuh pesel menangis, ditenangkan oleh keluarga, menjadi macam hilang pertimbangan. Tu pun kita tak kata apa, ikut dia lah. Tak seruah hukum situ. Sebab kadang-kadang dia tu tak khabar tu. Tak ada faedah pun kita nak hukum dia tu. Tapi hukum mana pun pendidikan perlu diberikan. Perlu diperjelaskan. Okey, baik. Hukum yang kedua berkait dengan menangis terhadap mayat itu dikubur, di perkuburan. Lagu mana? Setara mana tak boleh? Setara mana boleh? Tak boleh langsung. Ni hadis ni perempuan ni menangis di kubur ni. Bukan menangis atas rumah. Ni menangis di kubur. Nabi lalu, Nabi tengok tu jerit. Jerit tu jerit setara mana, buka tu jerit setara mana. Jumhur fuqaha, jumhur ahli fiqh berpendapat bahawa menangis di perkuburan adalah harus. Kalau sekiranya ia bukan menyerupai niyahah, kalau tidak sampai ke peringkat niyahah, sekadar menangis. Kadang-kadang menangis ni boleh jadi bunyi sikit-sikit suara, bukan menangis. Kadang-kadang bergerak, bergetar tubuh, sekadar itu. Tapi tidak sampai peringkat niyahah. Kerana niyahah yang diharap itu sampai ke peringkat menyebut kata-kata semacam. Kalau kita nampak, semacam dia tak boleh terima hakikat kematian. Semacam dia tak boleh terima takdir itu. Itu niyahah. Tapi kalau jerit biasa, jerit tak bunyi suara, tak bunyi perkataan, bunyi suara jerit saja, tak bunyi suara lafaz yang menunjukkan kata tak boleh terima, semacam tak boleh terima, tu tak apa.
Kan jerit kan dia ada suara dia. Nah, kalau semata-mata jerit pun tidak derah tapi bunyilah. Sebab tu marrabi ni kita kena ingat. Istilah marrabi dalam hadis ni sini dia tak sebut, tapi kalau kita tinjau dari segi bahasa, marrabi lalu dekat. Bas itu dengan makna qut, dekat. Marrabi memang terjemah dia lalu dekat. Maknanya dia tu bila kata dekat, kalau dia jerit bunyi suara slow perlahan pun boleh dengar, muka dekat. Bukan kata Nabi lalu di luar pagar kubur tu, tak ada disebut gitu. Makna marrabi itu lalu dekat maksud dia. Sebab tu dia sini dia ada waktu talib. Dan perempuan itu pun syarat hak kata niyah, kalau niyah ni dia mengeluarkan perkataan-perkataan yang boleh difahami, yang menunjukkan semacam tidak boleh terima kenyataan kematian. Itu. Selagi tidak ada lafaz yang sedemikian yang menunjukkan kepada kekesalan, yang menunjukkan kepada nak marah kepada kematian, sedangkan dia tahu dah kematian ni hanya Allah saja boleh buat kematian ni. Tak ada perkataan-perkataan gitu, maka hak tu tidak termasuk dalam niyah, termasuk dalam buka sahaja. Itu mengikut dia punya ciri-ciri yang disebut oleh ulama. Tapi Ibn Taymiyah dia tak suka, menangis pun dia tak suka. Dia kata bima takut jadi terlebih, kena kawal, kena beri pendidikan secukupnya, dia sebut sini. Kerana menangisnya orang yang hidup itu, keluarga si mati itu, dia memberi kesedihan kepada orang yang mati itu. Berdasar pada hadis-hadis, dalam hadis sebut gitu. Kerana bukan sehadis, banyak hadis menyebutkan gitu. Mana orang mati dia boleh dengar, Allah beri dia dengar. Tapi kena ingatlah hadis tu semua ulama kata bukan boleh kata dengar sokmo. Boleh kata dengar sokmo. Jangan dipahami gitu. Jadi dalam mazhab Hambali pun begitu juga. Tak boleh nangis. Tak boleh nangis. Dia kata mana boleh kariha ni, maknanya paling tinggi makruh lah. Kalau tidak haram, makruh. Gitu ya. Tetapi walau bagaimanapun dia kata kalau menangis dalam keadaan menangis biasa, kalau tidak kematian pun ada menangis ni. Kalau sekadar itu tak apa. Nabi pun menangis, kita jumpa dah kali sebelum ni. Jadi sahabat tak faham, boleh kau begini Rasulullah kata ini tanda rahmat. Itu sifat rahmat manusia, kesian, sedih, itu kau biasa. Jadi tanda sedih, tanda itu menangis. Itu tanda asal dia. Tanda asal dia. Sebab kita ngaji nahwu kan. Tanda asal rafaq dhammah. Tanda tidak asal alif nun. Nun ada nun. Ada alif yang jadi alamat rafaq itu tidak asal. Sebab ada juga orang suka dia menyanyi. Itu alamat tidak asal. Anak dia lulus peksa dia menyanyi. Itu alamat tidak asal. Kalau alamat asal itu dhammah dia panggil. Dhammah itu alamat asal. Supaya orang sedih, takut ataupun berlaku malapetaka dia menangis, itu alamat asal. Tapi ada juga alamat yang tidak asal. Dalam nahwu begitu. Sebab tu kalau kita ngaji nahwu, ini alamat asal rafaq dhammah, alamat asal nasab fathah. Lepas tu ada juga alamat-alamat lain, tapi hak tu tidak asal. Hak tidak asal tu payah sih. Kalau orang ngaji nahwu, tu. Itulah dari segi fiqh. Baik, sekarang ni kita mungkin dua hadis saya nak ambil sebab ni tidak panjang. Jadi kita ambil tujuh kesimpulan. Yang pertama, hadis ni hadis yang ke-31. Yang pertama, tidak sabar ketika menghadapi malapetaka, sebenarnya dia boleh menafikan takwa pada waktu itu. Pada waktu itu. Mana ketika waktu dia ditimpa kesusahan, pada waktu itu. Misalnya ketika berlaku aksiden, pada waktu itu. Situ kalau dia tidak sabar, situ dia tak dapat darjah takwa itu. Tak ada takwa. Boleh jadi selepas tu dia ada takwa, selepas tu 2-3 hari atau sebulan lepas tu dia baik semula. Dia menyesal, dia bertaubat, dia buat amalan kebaikan. Dia akan ada takwa masa ni. Ulama kata masa ni tak ada. Maknanya pada waktu tu dia tu tidak muttaqi. Sebab apa? Sebab dia tidak sabar pada waktu itu. Jadi waktu itu selama mana tu kita tak boleh nak sebut waktu tu. Tu. Jadi kalau kita nak jaga supaya kita sentiasa berada takwa,
dan dia anggap salah satu sifat orang muttaqin, dia boleh terima kenyataan, sabar menghadapi malapetaka, dan dia dapat kelebihan seperti dalam ayat yang saya baca tadi, dapat rahmat Allah, dapat salawat daripada Allah. Salawat ni kebaikan maksudnya. Selawat Allah ni maknanya kebaikan yang Allah akan beri pada dia, dapat kebaikan. Yang kedua, sabar itu sabar itu Nabi sebut tu sabar. Bila kata sabar ni apa? Sabar ni, sabar ni satu sikap manusia. Jadi dikatakan seorang itu sabar bila dia boleh menghadapi saat getir itu, ketika berlaku sadamah itu, insiden itu. Misalnya bila berlaku kematian pada waktu tu, orang panggil saat yang paling kemuncak sedih, situ dia boleh sabar. Mana itulah sabarnya. Ketika kelik di rumah 2-3 hari, dia pun tak apa dah, tu situ tak ada dah sabar. Jadi makna sabar-sabar ni tidak mudah jugalah, payah jugalah. Ketika kita nak marah, kita boleh kawal, tidak kata mengeluarkan kata-kata kesak, tidak menyumpah, kita boleh situ sabar. Jadi Nabi nak ayat kepada perempuan, Nabi nak beri pendidikan kepada dia lah. Situlah kena sabarnya. Kalau kamu tak boleh sabar, tak ada lah kelebihannya. Bila kelik di rumah, sudah lupa dah kepada hal yang berlaku, sudah kurang dah ingat kepada hal yang berlaku, tak ada dah makna sabar di situ. Yang ketiga, dalam hadis ni nampak tawaduk Nabi, betapa Nabi ni seorang yang merendahkan diri dan Nabi ni bersifat bersifat kita sebut bertasamuh. Nabi bertolak ansur, Nabi bui muka, kita kata, kepada orang jahil. Yang mana ulama sebut jahil ni, mana Nabi ni dia bertasamuh, bertolak ansur dengan orang yang jahil. Jahil ni ada dua, ulama kata. Jahil sama ada jahil terhadap syariat itu sendiri, ataupun jahil dalam situasi. Misalnya perempuan ni nampak jelas dia jahil dalam situasi, dia tak tahu bahawa itu Nabi. Moga dalam keadaan dia tu kan, dia kelih-kelih pun dia macam tak tergambar. Ini kesal daripada kematian. Dia tengok orang pun tak cem lah mana. Boleh jadi kerana pengaruh air mata penuh di mata tu, tengok dia tak apa kenal lah mana. Bukan dia tak kenal Nabi pada waktu tu. Sebab kita kadang-kadang kalau sibuk, kita jadi tak perasan. Padahal kita kenal benar, tak perasan. Ini pun kita tidak perasan. Jadi bagai-bagai lagu ni kita kena bertasamuh, bertolak ansur, jangan gaduh menghukum. Tengok sifat Nabi, tawaduk dah. Dah perempuan tu kata ilaika anni. Ilaika anni ni kalau terjemah kasanyah daripada sini, pergi je. Tu Nabi tu. Tapi Nabi tak kata, Nabi pergi. Cuma Nabi sebutlah as-sabru inda sadmatil ula. Kena ingat. Jangan harapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar. Ittaqillah wasbiri, Nabi kata. Ittaqi perempuan kan? Ya, niswah itu ya untuk perempuan itu. Baik. Yang keempat, melalui hadis ini kita tengok bahawa Nabi ini sangat komitmen terhadap amar ma'ruf nahi mungkar. Pada waktu tu pun dah lagi dia sebut, bertakwalah pada Allah, bersabarlah. Sebab kita ni dalam keadaan gitu pun boleh kita sebut perkataan-perkataan yang berunsur amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kena guna molek lah bahasa, jangan nampak sangat seperti Nabi. Ringkas Nabi sebut ittaqillah wasbiri. Maknanya kalau kita fikir peluang itu kita boleh guna dalam situasi mana pun, kena ada amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kena cerdik lah, kena guna akal, kena guna kebijaksanaan. Yang kelima, harus wanita menziarahi kubur. Harus, boleh. Jadi seperti yang saya sebut tadilah, Nabi larang tu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam larang perempuan, ada dalam hadis Nabi larang tu, itu berkait dengan keadaan. Keadaan. Jadi hadis larangnya ziarah kubur itu berkait dengan sikap perempuan yang masih terbawa-bawa dengan amalan jahiliah. Itu dalam huraian hadis lah, itu saya sebut untuk peringatan. Yang keenam, dalam hadis ni Nabi perintah supaya bertakwa dan sabar. Ittaqillaha wasbiri. Kenapa Nabi sebut gitu?
Kenapa Nabi sebut begitu pada perempuan? Perempuan itu sedang menghadapi saat kesedihan kerana kematian orang yang disayangi. Kerana dalam hadis ni mana anak lah kalau mengikut dari riwayat Muslim. Sebenarnya kenyataan Nabi ittaqillaha wasbiri, jangan kita faham bahawa Nabi ni tak kelih langsung, tak pandang orang yang tengah sedih sebut lagu tu. Tak pandang menyelami perasaan orang yang sedang dihimpit kesedihan. Tak. Hak ni kenapa Nabi sebut gini pada saat itu? Kerana Nabi nak membimbing umat Islam supaya sabar menghadapi segala bala bencana dan malapetaka. Kerana apa? Kerana untuk kebaikan mereka. Kerana Allah menjanjikan banyak kelebihan kepada orang yang sabar. Ya tak ya, anak dia telah mati. Kalau dia tak sabar, dahlah anak mati. Tiba-tiba tak boleh ganjaran, tak boleh pahala. Tidakkah itu orang panggil kerugian tu? Nabi nak ajar kita, umat Islam ni dia ada satu kelebihan. Walau apa saja yang menimpa dia, hak kita panggil musibah itu, dia tetap dapat mengambil kebaikan. Dengan cara dia sabar, bertakwa kepada Allah, sabar, mengharapkan pahala. Tu Nabi sebut tu. Misalnya dalam ayat saya baca surah Al-Baqarah ayat 115, Allah sebut wabasyiris sabirin, sampaikan berita gembira pada orang yang sabar. Yang mana orang yang sabar ni bila dia ditimpa apa-apa kesusahan, apa saja, dia semua tu dia serah pada Allah. Ini hijab Tuhan, kita terima tak apa. Hamba boleh terima. Hamba boleh terima. Dah ni semua kita ada saya pada pengalaman. Muda lagi tu lelaki dia mati. Bila tu lelaki dia pun muda, dia muda lagi baru tu lelaki dia mati tinggal. Bila saya pergi, bahkan saya ada lah ketika kematian itu mengalir. Dia tu isteri tu saya tengok sendiri. Anak-anak kita. Dia sendiri. Kadang-kadang kita pun tak boleh nak buat dia, kita orang jantan. Tapi dia boleh, dia senyap. Tapi tak boleh nak kecil. Mula-mula. Baca lucu nafas tu mati jatuh air mata dia boleh. Suara mula boleh sebut, dia kata mana? Tuhan buat molek dah kedah dia tu. Tapi tak jadi kerah tubuh dia. Dia berkali mana sebab dia terdidik, dia ngaji agama pun. Dia ngaji agama. Mana dia sabar lah. Tapi kan beberapa dia tu senyap, tapi dia inna lillahi wa inna ilaihi Tuhan buat molek dia. Tak apa dah. Dia boleh terima dia tu. Dia sebut gitu. Tu Tuhan nak dia. Mana dia boleh terima. Lepas tu molek kita tengok dia pun molek 2-3 hari pun boleh menghadapi. Walaupun ketika nak kapal tu kita tengok mengalir air mata, tapi sekadar itu saja. Tu lah. Jadi perempuan lagu ni kalau jadi kubur pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Dan saya pernah juga menyaksikan perempuan yang kematian, suami dia siapa perekat, memang derah lah bunyi suara. Itulah Nabi tak sih. Tapi kita tak usah kata apa lah. Sebab kita tidak tahu keadaan dia. Siapa 2-3 orang kena pegang dia, cabut habis kain tudung tu ada. Itu saya tengok sendiri juga. Jadi kita tak usah kata apa, serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi mesti diberi pendidikan lah. Yang ketujuh, yang terakhir daripada hadis ini, Nabi nak ajar kita supaya kita menghormati keadaan orang yang menjadi orang-orang biasa lah, yang menjadi sasaran dakwah kita. Mad'u, kita istilah ni mad'u. Kita ni sebagai pendakwah, Nabi ni bapak pendakwah, kepala. Kita ni sebagai agama, kita orang terpelajar, terdidik, ustaz ko, tak kira lah kita ni siapa pun, kita kena hormat masyarakat awam ini. Kalau berlaku pada seorang Nabi, boleh tahu bahawa dia tu orang kampung, dia perempuan, dia ada kelemahan. Bagaimana boleh jadi kalau perempuan ni dia tak ada sumber pendapatan, mati suami dia, itu mungkin tertekan tu, tak ada sumber lain. Boleh benar-benar dia tu tak tubik dah mula, tapi tak kesal tu menyebabkan menangis, bunyi suara, terhinjuk-hinjuk tubuh, kita kata kita hargai dia. Jangan kata apa. Cuma nasihat tu adalah kena nasihat, tapi jangan ambil kira tu, jangan kita kutuk dia, jangan kita pandai hak tu nak menghukum dia dalam situasi tu. Kadang-kadang manusia ni dia baik, tapi situasi tu dia gagal nak hadapi dengan cara baik. Itu kelemahan manusia. Kita kena hormat. Jangan hukum manusia ketika itu. Itu Nabi nak ajar kita cara bertindak yang matang. Itu cara dia. Jadi itulah beberapa perkara yang berkait dengan pengajaran hadis ini. InsyaAllah hadis yang ke-32 ni kita akan bincang selepas ni lah.
selepas raya ni. Jadi lepas raya itu kita kira semula tu. Setakat itulah, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.